beberapa jam 8 malam dibawakan oleh House Brand Curry Powder and Spices, memperkaya santapan Anda sejak 1958. Seruan Dr. Yaakob Ibrahim sempena Aidilfitri dan Hari Kebangsaan berkukuh semangat kekitaan dan rasa bangga sebagai rakyat. Bayaran COV flat jalan semula HDB merosot ke paras terendah dalam masa 2,5 tahun. Pasar Gelang Serai jadi tumpuan ramai dengan harga kebanyakan bahan masakan tidak banyak naik. Salam sejahtera. Masyarakat Islam di Singapura menyambut Aidilfitri esok mengakhiri ibadah berpuasa selama sebulan sepanjang Ramadan. Kita ikuti sekarang pengumuman awal Syawal oleh Mufti Negara Dr. Muhammad Fatris Bakaram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikut kiraan hisab berdasarkan kriteria imkan ru'yah yang telah dipersetujui oleh negara-negara anggota MABIMS, anak bulan Syawal berada di atas ufuk Singapura selama 14 menit setelah terbenam matahari petang tadi. Oleh yang demikian, sukacita saya mengisytiharkan bahawa awal bulan Syawal bagi tahun 1434 Hijriah jatuh pada esok, Khamis, 8 hari bulan Ogos 2013. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat Singapura selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Minal aidin, al-faizin, al-maqbulin, kunu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan dan melanjutkan umur kita sehingga bertemu Ramadan tahun hadapan. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara memandangkan Aidilfitri tahun ini serentak dengan Hari Kebangsaan, maka itu sesuai sekali bagi masyarakat Islam turut memperkukuh semangat kekitaan dan rasa bangga sebagai rakyat Singapura. Inilah yang ditegaskan Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Yaakob Ibrahim dalam amanatnya sempena Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Beliau berkata masyarakat Melayu Islam tempatan telah mencapai banyak kemajuan sejak Singapura merdeka dan kini ia dalam kedudukan yang lebih baik untuk mencapai tahap kemajuan selanjutnya. Berikut ini kami bawakan sepenuhnya amanat Dr. Yaakob itu. Saudara-saudara sekalian, kita menyambut ketibaan bulan Syawal dengan penuh keriangan dan kesyukuran. Selepas sebulan menjalani ibadah puasa dan melakukan pelbagai amalan baik, semestinya Hari Raya merupakan hari istimewa buat semua umat Islam, sanak saudara dan handai tawan kita. Kita berkumpul dan saling kunjung-mengunjung, memperkukuh ikatan silaturahim dan mengucapkan syukur di atas segala nikmat yang dikurniakan. Sepanjang Ramadan ini, saya amat kagum dan gembira melihat sikap prihatin dan murah hati anak-anak muda kita. Tidak setakat mensucikan rohani masing-masing melalui puasa dan ibadah, ramai belia Islam terlibat aktif dalam pelbagai usaha untuk menceriakan keluarga susah, warga emas dan mereka yang hidup sebatang kara. Media sosial memainkan peranan penting dalam membantu anak-anak muda ini menganjurkan acara-acara seperti Ramadan Food Drive dan projek pemberian musyawarah di selatan Singapura. Usaha murni yang diterajui para individu atau kumpulan tidak rasmi ini baik untuk masyarakat kita. Amalan yang terpuji di bulan Ramadan ini harus dilanjutkan supaya kita dapat hidupkan semangat Ramadan, yaitu mengamalkan sifat ihsan sepanjang tahun dan sepanjang masa. Semangat inilah yang akan mencorak
kepribadian kita. Tahun ini kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dan ulang tahun ke-48 Singapura secara serentak. Oleh itu, sesuai sekali jika kita juga memperkukuh semangat kekitaan dan rasa bangga sebagai rakyat Singapura. Kita telah capai banyak kemajuan sejak Singapura merdeka. Kini kita berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk capai tahap kemajuan selanjutnya bagi masyarakat kita. Sepanjang bulan Ramadan ini, kita mengundang rakan-rakan dari agama lain untuk sama-sama nikmati juada berbuka kita. Usaha ini perlu diteruskan. Malah, kita perlu teruka cara-cara baru untuk membantu golongan kurang bernasib baik di sekeliling kita. Menyatukan masyarakat dalam kerja-kerja amal tanpa mengira kepercayaan atau latar belakang mereka yang dibantu adalah sesuatu yang digalakkan agama kita. Marilah kita menguatkan hubungan sesama kita, terus rajin berusaha dan marah ke hadapan untuk membina sebuah masyarakat dan negara yang bersatu padu. Dalam kita menikmati kemeriahan Syawal bersama keluarga dan rakan-rakan kita, marilah kita bersyukur di atas segala nikmat yang diberi dan terus bekerjasama demi kebaikan semua. Saudara-saudara sekalian, saya dan rakan-rakan anggota parlimen yang lain dengan penuh takzim mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri dan Selamat Hari Kebangsaan. Maaf zahir dan batin. Dalam pada itu, Dr. Yaakob turut menerima perutusan Aidilfitri daripada Padri Besar Katolik Singapura, William Goh. Padri Goh berkata, sejak beberapa tahun ini, masyarakat Katolik dan Islam Singapura menikmati hubungan yang mesra dengan ikatan persahabatan yang kukuh dijalin antara para pemimpin kedua-dua masyarakat. Menurut beliau, ini merupakan sesuatu yang perlu terus dibangun dan dikekalkan. Menulis dalam laman Facebook beliau, Dr. Yaakob berkata, beliau mengucapkan terima kasih atas kata-kata baik hati itu. Beliau juga amat menghargai persafahaman dan penghargaan yang ditunjukkan oleh kumpulan-kumpulan agama di sini. Bayaran wang tunai atas taksiran atau COV bagi flat jualan semula HDB telah merosot kepada paras terendah dalam masa 2,5 tahun. Ini berikutan penurunan bulan ke bulan sebanyak 0.5% pada harga jualan semula HDB secara keseluruhan. Sementara itu, harga jualan semula bagi rumah-rumah privat naik perpuluhan 1% pada bulan Julai. Ini menunjukkan langkah pemerintah untuk menyejukkan pasaran perumahan awam dan privat baru-baru ini ternyata berhasil. Ramai juga menjangkakan pasaran jualan semula akan kekal menurun pada bulan-bulan mendatang. Harga keseluruhan COV merosot sebanyak $4,000 pada bulan Julai dari Jun untuk mencecah $20,000, paling rendah sejak Januari 2011. Berbanding $35,000 yang dicatatkan pada Januari tahun ini, menurut Bursa Hartanah Singapura atau SRX, ini sekaligus menunjukkan COV merosot 43% dalam 7 bulan. Dengan lebih banyak flat BTO dan kondominium eksekutif dijangka siap menjelang akhir tahun ini, para pakar melihat harga akan terus menurun. Mereka yang ingin berpindah juga perlu menjual flat HDB mereka sebelum berpindah ke flat atau kondominium eksekutif baru. Ini dijangka akan menambah bekalan flat di pasaran. Sementara itu, harga jualan semula untuk rumah privat meningkat sebanyak 0.1% pada bulan Julai. Ini berbanding peningkatan 0.8% pada bulan Jun. Memasang palang pemegang dan jubin lantai yang cegah jatuh. Kemudahan-kemudahan ini disediakan sebagai sebahagian daripada program peningkatan HDB bagi membantu penduduk tua mengurangkan risiko jatuh. Dan pasukan yang bertanggungjawab menjayakan program tersebut diiktiraf dalam satu majlis penyampaian anugerah Menteri hari ini. 9 pasukan dari Kementerian Pembangunan Negara menerima anugerah yang diberikan sebagai mengiktiraf projek-projek inovatif yang menyumbang kepada visi MND bagi Singapura, iaitu tempat tinggal yang boleh dibanggakan dan bandaraya global yang tersendiri. Teruskan bersama berita Nazi bagi suasana raya di Pulau Ubin yang semakin kurang jumlah penduduknya.
Cawangan-cawangan kami semua akan ditutup pada hari raya pertama dan kedua dan akan dibuka kembali pada Sabtu seluruh hari bulan Ogos. Power Lady dari FL2 menampilkan koleksi eksklusif hari raya tahun ini. Bineka khas dengan kualiti yang terunggul untuk wanita yang ingin kelihatan anggun dan istimewa. Tampil menawan dan mempesona di lebaran ini. Rayakan hari raya ini dengan penuh gaya eksklusif dari FL2. Pastikan pilihan Anda dari koleksi Power Lady hanya di FL2, Tanjung Katong Complex dan City Plaza. I'm the first Mimik Lions with Power Berbarisan Hari Kebangsaan 2013 9 Ogos Jumaat 5.45 petang di Suria. Raja hidupku ini kembali kita bersama Daerah bangsa zaman sudah bernada yang sama. Kita masih lagi sehati lagi Raja hidupku. Marilah rayakan sambutan Aidilfitri dengan koleksi yang terbaru dan eksklusif dari First Lady. Harga yang berpatutan dengan beraneka desain dan pilihan yang terluas untuk memenuhi cita rasa semua. Mana lagi kalau bukan di First Lady? Marilah beraya dan bergaya di lebaran ini bersama First Lady. Datanglah ke First Lady sekarang juga. Tanpa syawal menjelang tiba, tak memang menjaga jiwa. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun dipinta di hari yang mulia. Raya pasti di bawah. Saudara, menjelang Syawal esok, Pasar Gilang Serai menjadi tumpuan para pengunjung yang ingin mendapatkan bahan-bahan memasak juadah hari raya. Tinjauan wartawan Nur Isyana Isaman menunjukkan harga kebanyakan bahan masakan tidak banyak meningkat, malah beberapa pegerai memberi tawaran istimewa untuk menghabiskan bekalan. Beginilah keadaan Pasar Gilang Serai pada tengah hari tadi. Ramai yang berpusu-pusu ke sini untuk membeli bahan memasak bagi juadah pagi raya esok. Sehingga tengah hari saja gerai Muhaimin sudah menjual sekitar 700 ekor ayam. Apa saya kira bela, pasal dia lepas tu orang dapat negan dari JSTN. Daripada yang orang dapat tu sampai semalam memang orang penuh nafas. Hari dah kurang sikit lah. Kebanyakan gerai di sini menjual seekor ayam segar antara $6 hingga $12 berdasarkan saiznya. Menurut para pegerai, mereka tidak menaikkan harga kerana ingin menghabiskan bekalan yang ada secepat mungkin supaya boleh pulang awal. Satu tangkai 2 dan 5. Kita jual harga 3 tapi kita kasih offer lagi hari ini $30. Sekarang ni separuh 50% kita dah jual. Kita ada bawa 5,000. That means 2,000 lebih kita dah selesai jual lah. Para pembeli yang ditemui mengatakan mereka datang dari Melata Pulau, termasuk Woodlands dan Jurong. Mengapa tidak pergi ke pasar yang berdekatan rumah masing-masing? Kalau di sana ada yang kurang 1-2 lah, kena cari lagi susah. Ini, apa kita lah, A to Z, semua ada. Memang kalau hari raya, kalau kata beda saya telah menjadi sembilan. Meriahnya dah 9. Tanya elang ni dah biasa, kalau senang baca ini. Tukar cerita kan? Semangat persiapan raya juga boleh dilihat melalui barisan panjang di tempat menunggu teksi yang menjalar hingga ke dalam kawasan Pasar Gilang Serai dan penumpang terpaksa menunggu sekurang-kurangnya 20 minit sebelum mendapatkan teksi. Sedang anda sibuk membuat persiapan menghiasi rumah, penduduk yang tinggal di ceruk terpencil seperti Pulau Ubin juga tidak ketinggalan untuk menghidupkan suasana Aidilfitri. Ini meskipun suasana hari raya sudah kurang meriah di pulau ini. Jika pada tahun-tahun 60-an terdapat sekitar 1,000 keluarga Melayu yang tinggal di sini, kini jumlahnya telah merosot kepada 7 buah keluarga sahaja. Namun penduduk seperti Mak Piah tetap bersyukur masih dapat menyambut Syawal di sini setelah pemerintah memberi jaminan keadaan asal pulau ini akan dikekalkan selama mungkin.
Keadaannya berbeza pula bagi Masjid Kampung Holland yang menyambut lebaran terakhir tahun ini. Ini kerana masjid ini terjejas oleh projek pembangunan flat berkelompok atau SES. Sungguh pun demikian, sambutan Aidilfitri di masjid ini tetap meriah dan ikatan yang kukuh antara jemaah dan penduduk di sekitarnya akan menjadi satu warisan yang akan dikekalkan. Nostalgia Beraya di Kampung mendapat sorotan dalam rancangan edisi khas detik lambaian Aidilfitri yang disiarkan selepas berita pada jam 8:30 malam ini. Dalam suasana raya, kerajaan Malaysia serta badan-badan amal di negara itu cuba memeriahkan lagi sambutan lebaran di kalangan orang-orang pelarian yang kini hidup dalam kemiskinan. Tahun ini, sekitar 100,000 orang pelarian, kebanyakannya dari Myanmar, akan menyambut Syawal di Malaysia. Daripada 100,000 orang pelarian di Malaysia, 50,000 adalah orang Islam dari Myanmar yang kini menetap di ibu kota Kuala Lumpur. Untuk meringankan beban mereka, bantuan dalam bentuk makanan diagi-agikan sebagai persiapan mereka untuk menyambut Syawal. Bagi ramai daripada orang-orang pelarian ini, usaha mencari nafkah agak sukar kerana pihak berkuasa sepatutnya memberikan mereka permit khas untuk bekerja di Malaysia. Namun, ini tidak menghalang mereka daripada bekerja secara haram di restoran-restoran tempatan. Apa yang diharapkan adalah huraian jangka panjang bagi para pelarian ini memulakan kehidupan baru di Malaysia atau mana-mana saja negara yang sedia menerima mereka. Di Indonesia, hasrat sekumpulan penumpang bas untuk balik kampung sempena Aidilfitri bertukar menjadi pengalaman ngeri. Bas yang mereka naiki dijilat api di Bandar Lampung, Sumatera Selatan. Kesemua 26 penumpang terselamat. Polis mengatakan bas berkenaan tidak selamat untuk beroperasi adalah dipercayai jalan raya yang curam menyebabkan enjin bas terlalu panas lalu terbakar. Pasukan bombak mengambil masa lebih sejam untuk memadamkan api menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk. Dalam kesibukan membuat persiapan raya di Pakistan, satu letupan bom berlaku di Bandar Karachi merenggut nyawa 11 orang termasuk beberapa orang kanak-kanak di sebuah padang bola. Para pemain dan penonton satu perlawanan bola sepak melibatkan dua pasukan kanak-kanak sedang meninggalkan padang pada akhir perlawanan apabila letupan meletus. Menurut pihak polis, bahan letupan itu kemungkinan dipasang di sebuah motosikal yang diletakkan berdekatan dan diletupkan menggunakan alat kawalan jauh. Ramai mangsa yang terbunuh ialah kanak-kanak berusia 12 hingga 15 tahun yang terlibat dalam perlawanan bola sepak terakhir pada bulan Ramadan. Satu pertandingan bola sepak di Senegal pula dihentikan buat seketika bagi memberi laluan kepada pengadilnya yang beragama Islam untuk berbuka puasa. Pengadil Osenu Gueye menghentikan permainan antara Casa Sport dan Yego yang sudah berlangsung selama 30 minit untuk makan sedikit kurma dan meminum air. Langkah Gueye itu disambut dengan sedikit tentangan dari peminat. Menurut Gueye, peraturan permainan tidak membenarkan beliau menghentikan perlawanan semata-mata untuk berbuka puasa. Namun, Gueye berkata beliau boleh menikmati sedikit rehat semasa perlawanan atas alasan kesihatan. Satu kajian saintifik ke atas virus terbaru selsema burung yang merebak di China tahun ini mendapati virus jenis H7N9 itu boleh menjangkit sesama manusia. Pada April lalu, seorang wanita berusia 32 tahun maut akibat dijangkiti virus H7N9 dan dilaporkan mendapat virus itu semasa menjaga ayahnya yang mengidap demam selsema burung. Bagaimanapun, saintis yang mengetuai kajian tersebut menegaskan virus H7N9 ini belum lagi berkeupayaan untuk merebak sesama manusia secara berkesan. Risiko untuk ia menjadi wabak dalam keadaannya sekarang adalah rendah. Menurut WHO, virus selsema burung terbaru ini telah menjangkiti 113 orang dan 43 antara mereka terkorban di China sejauh ini. Operasi bersama Jabatan Kastam dan pihak polis minggu lalu telah berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran rokok tidak dibayar cukai. Turut diberkas 6 orang lelaki dan wang tunai $269,000 dirampas.
Van ini disita pada 28 Julai lalu semasa satu operasi di Jalan Raja Udang. Sebuah unit kondominium diserbu dan seorang lelaki warga Singapura ditangkap. 1,200 karton bersama 8 kotak rokok tidak dibayar cukai ditemui di dalam van dan kondominium berkenaan. Pada 4 Ogos pula, sebuah lagi van disita dekat lembungan kapal di Pandan Road. 1,199 karton rokok juga dirampas bersama 4 orang lelaki warga tempatan yang ditangkap. Catatan awal menunjukkan salah seorang anggota sindiket telah menggunakan lembungan kapal itu sebagai tempat menerima rokok tidak dibayar cukai itu. SCDF pula telah dikerang memadamkan kebakaran kereta di tempat meletak kereta di Woodlands Drive 50 awal pagi tadi. Gambar dan video ini dikirimkan oleh beberapa penonton Mediacorp. Kebakaran melibatkan sebuah kereta tetapi yang menyebabkan kerosakan ke atas 5 kereta lain. Tiada orang cedera dalam kejadian ini. Ikuti selepas ini sekilas ciri-ciri menarik rancangan khas tahunan Hari Raya Sinar Lebaran. Cawangan-cawangan kami semua akan ditutup pada hari raya pertama dan kedua dan akan dibuka kembali pada Sabtu 10 hari Ogos. Di lebaran ini jangan lupa peluang panjang mengenai hadiah wang tunai melebihi $1,000 hanya di Raja Kuwait. Tahun ini Raja Kuwait akan menyediakan pelbagai macam jenis-jenis kuih yang menarik dan terbaru. Semua ini dengan harga kami yang terendah dengan mutu yang terjamin. Dapatkan satu kupon dengan setiap pembelian $22. Dengan lebih pembelian, peluang panjang untuk menang akan berganda. Jangan lupa, hanya di Raja Kuwait. Raja Kuwait, pilihan semua di hari raya ini. Rayakan Ramadan dan Syawal bersama Coca-Cola dan Fanta. Beli produk menilai $25 daripada jenama yang menambah dan dapatkan batas lock and lock menilai senilai $11.50 dengan percuma, terutama pada Ramadan Syawal. Lebih daripada $5 juta telah pun dikembalikan kepada ratusan pelanggan bertua Golden Chance. Golden Chance akan terus kembalikan lagi sebuah hadiah dari keuntungan syarikat kepada para pelanggan kami. Mungkinkah anda yang bernasib baik kali ini? Tua anda siapa yang tahu? Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Ramadan berkeadaan seperti Syawal menjelma Aidil Fitri. Seikhlas hati menyusun jari, memohon maaf seikhlas hati. Kita diteruskan dengan laporan saham. Bursa Singapura ditutup lebih tinggi hari ini selepas 2 hari mencatat penurunan. Indeks esteem naik lebih 5 mata. Harga COE ditutup lebih tinggi bagi semua kategori. Taruhan hari ini merupakan yang kedua setelah pihak berkuasa mengumumkan kuota COE untuk 6 bulan mendatang. COE bagi kategori kenderaan komersial mencatat kenaikan terbesar, iaitu sekitar $3,200 kepada lebih $68,000. COE bagi kategori kereta besar dan terbuka meningkat sekitar $1,200. COE kereta kecil pula naik hampir $1,600. COE motosikal pula naik 80 kepada lebih $1,790. Sekolah Sukan Singapura hari ini mengucapkan selamat jalan kepada 29 atletnya yang bakal bertanding di acara Sukan Belia Asia di Nanjing, China. Mereka merupakan sebahagian daripada 84 atlet yang akan bertanding di acara itu bermula 16 hari bulan ini. Para atlet ini mewakili 8 jenis sukan, termasuk menembak, badminton serta larian trek, di mana Singapura dijangka cemerlang. Jangkaan saya untuk ke peringkat suku akhir, dan jika boleh kita akan cuba untuk meneruskan permainan kita ke separuh akhir dan kalau boleh ke final juga. Ini merupakan kali kedua acara itu diadakan. Kali pertamanya diadakan pada 2008 di Sydney.
Menyentuh perasaan, mencurah hati dan lebih dekat dengan penonton. Itulah yang dapat dirasakan menerusi rancangan khas tahunan Hari Raya Sinar Lebaran yang akan menemui anda malam ini. Konsepnya berbeza tahun ini. Dipersembahkan bak sebuah konsep, persembahan dibawa lebih dekat lagi dengan penonton menerusi pentas khas yang direka. Dan pastinya selain dari lagu-lagu raya Mama Segar, sketsa komedi juga diselipkan bagi memeriahkan sambutan. Kalahari watak Dol dan Mina yang dilahirkan menerusi sinar lebaran beberapa tahun lalu dihidupkan semula. Bagi saya adalah tali yang kedua, dan saya rasa watak Dol dan Mina memang amat berkembang dan memang amat menyentuh ataupun meninggalkan kesan yang mendalam pada penonton-penonton di Singapura. Watak Dol dan Mina sentiasa diwujudkan, sentiasa diperlukan untuk sentiasa kata orang tu entertain orang ramai, sebab mungkin dalam watak Dol dan Mina ni diwujudkan masa sinar lebaran juga beberapa tahun yang lalu. Para artis seperti Sezali, Maya Rahman dan Sarah Akila juga berkongsi kisah lebaran mereka bersama anggota keluarga yang turut dijemput khas. Memang time sedang lagi-lagi anak saya baru aja 3 bulan, jadi masih lagi menyusu badan. Nasib baik ada ibu saya yang menjaga, suami saya pun yang wonderful, dia selalu tolong. Jadi alhamdulillah ramai yang membantu. Dihostan oleh Nurul Ain, Khairuddin Samsudin dan Huda Ali yang akan disiarkan pada 10 malam ini, dan anda juga boleh menontonnya secara serentak menerusi toggle.sg. Dan akhir sekali saudara, sempena Syawal esok, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua Muslim. Dan kami warga kerja Bilik Berita juga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Salam hormat.